Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai makluman pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan dan kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 5 buah negara di sub-benua India bertarikh 14 Ogos 2021, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 15 hari lagi dari 1 hingga 15 September 2021 bagi kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di perkarangan sempadan yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat dan laut bagi tujuan pekerjaan. Dan pelanjutan penangguhan sementara kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 5 buah negara dari sub-benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh selama 15 hari lagi dari 1 hingga 15 September 2021 bagi perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas dari atau melalui mana-mana lapangan terbang di sub-benua India. Walau bagaimanapun, pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara Brunei Darussalam adalah dibolehkan untuk memasuki negara ini mengikut prosedur operasi standard SOP yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Perjalanan warga negara asing yang berlepas dari sub-benua India dengan melalui negara Brunei Darussalam secara transit dan perjalanan keluar dari negara Brunei Darussalam menuju ke sub-benua India atas apa jua sebab atau urusan. Walau bagaimanapun, pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara ini dibolehkan untuk membuat perjalanan keluar negeri serta warga negara asing yang memegang pas pekerjaan atau pas tanggungan yang telah dibatalkan atau pemegang Special Authorization Work Pass atau Professional Visit Visa yang telah bekerja sementara di negara Brunei Darussalam dan akan kembali ke negara asal masing-masing secara tetap. Penangguhan kebenaran juga dikenakan bagi warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara Brunei Darussalam dari sub-benua India melalui penerbangan yang telah dibenarkan sebelum ini, maka kebenaran tersebut adalah ditarik balik. Maklumat lanjut, layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn/travel-portal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja atau email ke travelapplication@jpm.gov.bn.
76 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 2,641 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media, Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Terdapat satu kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 46 kluster. Kluster baru ini ialah kluster 1848 yang mengandungi 14 kes, yang mana 4 daripadanya adalah kes-kes yang baru dikesan hari ini. Manakala selebihnya adalah kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 27 tambahan kes-kes baru kepada 7 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 45 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengasanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 111 kes yang telah disahkan sembuh pada hari ini membawa kepada jumlah kes yang sembuh sebanyak 836 kes. Ini bermakna pada ketika ini terdapat 1,794 kes aktif di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 7 kes dalam keadaan kritikal, yang mana 6 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, manakala satu lagi masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 33 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 1,811 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 228,841 ujian. Sesiapa yang demam meskipun tiada kaitan dengan kes positif perlu menjalani ujian swab. Menteri Kesihatan menegaskan demikian semasa menjawab persoalan jika trend jangkitan di negara ini semakin menurun. 76 kes. Menurut Menteri Kesihatan, kes jangkitan bergantung kepada ujian swab yang dijalankan dan jangkitan berkemungkinan akan naik dalam beberapa hari seterusnya meskipun penurunan dicatatkan hari ini. Mengenai peningkatan penggunaan elektrik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan tiada perancangan dibuat oleh Jabatan Elektrik untuk memberi diskaun pembayaran kerana kadar penggunaan elektrik di negara ini adalah sudah disubsidi. Peningkatan ataupun disubsidisasi oleh kerajaan. Jadi actually a cost to the government. Rundingan Meja Bulat ASEAN mengenai Fintech dan Literasi Kewangan 2021 akan menyumbang kepada usaha-usaha Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN mengenai e-perdagangan, sekuriti siber, perjanjian rangka kerja ASEAN mengenai perkhidmatan yang memfokuskan dalam kebebasan perkhidmatan kewangan, khususnya literasi kewangan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan di Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua pada rundingan Meja Bulat ASEAN Fintech dan Literasi Kewangan 2021. Financial literacy plays a crucial role on inclusivity. Not only it is important to understand money and the changing nature of transaction, both for personal and business purposes, but digital financial literacy has become essential if we are to achieve our goals of ensuring that everyone can benefit from the advancements in fintech.
Sementara itu, semasa rundingan panel kedua mengenai topik literasi kewangan dalam kemakmuran ekonomi ASEAN, Datuk Seri Paduka Wang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal, selaku pengerusi Brunei Darussalam Central Bank BDCB, antara lain berkata, literasi kewangan dilihat sebagai komponen penting untuk mencapai wawasan Brunei 2035 dan BDCB juga memainkan peranan penting dalam melengkapkan inisiatif literasi kewangan di negara ini. Lebih 300 peserta dari seluruh Asia Tenggara menyertai perbincangan secara maya. Meja rundingan ini adalah sebahagian daripada siri acara yang dianjurkan di bawah Brunei's Chairmanship of ASEAN. Meja rundingan seterusnya mengenai Skills for Digital Age akan diadakan pada 29 September 2021. Mesyuarat tahunan rangkaian Bandar Raya Pintar ASEAN ASCN ke-4 diadakan hari ini secara dalam talian dan dihadiri oleh wakil-wakil negara ahli ASEAN, Ketua Pegawai Bandar Raya Pintar dari anggota ASCN, ASCN Shipment dan juga Sekretariat ASEAN. Mesyuarat dipengerusikan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku pengerusi ASEAN Smart Cities Network 2021 dan juga National Representative Negara Brunei Darussalam ke ASCN. Mesyuarat antara lain bertujuan membincangkan kertas kerja penubuhan portal dalam talian ASCN dan Toolkit Pelaburan Bandaraya Pintar dan Mampan ASEAN untuk dimuktamadkan September ini. Mesyuarat turut mengongsikan perkembangan terkini, cabaran dan perancangan seterusnya bagi projek-projek di bawah Pelan Tindakan Bandar Pintar ASCN. Negara Brunei Darussalam mempunyai dua projek iaitu projek Kampung Air Revitalisation dan projek Clean Water River Management. Taklimat mengenai kedua-dua projek tersebut disampaikan oleh Awang Aminuddin bin Buntar, pemangku pengerusi Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan selaku Chief Smart City Officer Bandar Seri Begawan. Selain itu, dialog partner dan external partner bagi ASCN juga berpeluang memberikan taklimat mengenai perkembangan terkini projek kerjasama Bandar Pintar. Mesyuarat turut bersetuju bagi Singapura untuk memperbaharui tugasnya sebagai ASCN Shepherd untuk 2 tahun akan datang. ASCN ditubuhkan pada April 2018 semasa sidang kemuncak ASEAN ke-32 Singapura dan mempunyai 26 bandar anggota daripada 10 negara ASEAN dan Bandar Seri Begawan adalah salah satu daripadanya. Mesyuarat tahunan ASCN merupakan perjumpaan tahunan bagi membincangkan perkembangan setiap bandar anggota dan cadangan pelancaran projek baru serta meneroka peluang kerjasama dengan rakan-rakan dialog ASEAN. Taklimat pemberigaan mengenai Perintah Akta Pencen Umur Tua dan Allowance Kurang Upaya Pindaan 2021 dan Perintah Orang Kurang Upaya 2021 masih diteruskan hari ini bagi pertubuhan-pertubuhan dan badan-badan bukan kerajaan orang kelainan upaya secara dalam talian. Taklimat dipengerusikan oleh Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Taklimat bertujuan memberikan kefahaman secara lebih terperinci kepada warga-warga golongan kelainan upaya mengenai Perintah Akta Pencen Umur Tua dan Allowance Kurang Upaya 2021 dan Perintah Orang Kurang Upaya 2021, khususnya faedah-faedah seperti allowance dan undang-undang yang akan melindungi golongan tersebut dari penderaan dan pengabaian. Perpustakaan Universiti Teknologi Brunei UTB kini mempunyai koleksi lebih dari 50,000 jilid buku termasuk buku yang dihadiahkan dan kira-kira 1,000 unit koleksi media. Menurut Naib Chancellor UTB, universiti berkenaan kini mempunyai 2 pangkalan data dalam talian bagi memudahkan para kaki tangan dan pelajar untuk mengakses e-journal dan buku yang dilanggan oleh UTB.
Profesor Dr. Dang Haja Zohra binti Haji Sulaiman mengongsikan perkara tersebut pada Majlis Pelancaran Sudut Bangabandu Bangladesh yang diadakan secara maya. Profesor Dr. Dang Haja Zohra juga menjelaskan walaupun dengan adanya Wi-Fi di seluruh kampus dan sumber dalam talian, perpustakaan masih penting bagi sebahagian pelajar dan terus menarik lebih 30,000 pengunjung setiap tahun terkecuali semasa pandemik COVID-19. Sementara itu, Puan Yang Terutama Nahinda Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara Brunei Darussalam, dalam ucapannya berkata, 23 buah buku disumbangkan semasa pelancaran Sudut Bangabandu Bangladesh yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai budaya dan bangsa Bangladesh. Kecil tapak tangan nyiru ditadahkan. Peribahasa Melayu yang bermaksud orang yang mengharapkan bantuan pasti akan berasa gembira jika ada insan yang ikhlas membantu. Ungkapan tersebut sejajar dengan kerja amal atau kesukarelawan yang melibatkan masyarakat, terutama para belia, dalam membantu mereka yang memerlukan. Sesebuah negara akan tampil hebat jika golongan belianya memiliki keprihatinan yang tinggi dalam berjuang memikul tanggungjawab bersama demi mewujudkan kesejahteraan bangsa, agama dan tanah air di mana mereka dilahirkan. Para sukarelawan dituntut untuk mempunyai sikap, pandangan dan komitmen sosial yang sesuai serta memiliki pengetahuan dan kemahiran asas tentang kerja kesukarelawan. Para sukarelawan juga perlu bersedia berkorban untuk berkhidmat demi negara, terutama sekali ketika negara memerlukan rakyat untuk sama-sama menangani dan mementeras pandemik COVID-19. Pelbagai kebaikan dan kelebihan mampu diperolehi dengan menyertai kesukarelawan. Sesuatu yang baru dan menambah pengalaman di dalam pelbagai tugasan yang diberikan, mempelajari cara dan tata tertib menjadi jururawat atau pegawai kesihatan dan pengawal yang mematuhi segala SOP yang diberikan. Saya berupaya menjadi seorang lebih prihatin, memahami dan memastikan sukarelawan di bawah jagaan saya melaksanakan tugasan dengan baik. Saya tidak akan dapat melakukan seorang diri tanpa kerjasama yang baik antara sesama sukarelawan yang secara tidak langsung turut mendidik saya, erti kerja berpasukan ataupun bekerjasama. Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM meneruskan misi bantuan ke Pusat Pengasingan COVID-19 di Kem Program Khidmat Bakti Negara PKBN, Temburong. Barangan berupa makanan ringan diserahkan oleh Dr. Kamariah binti Haji Abu Salim, Bendahari MKM kepada Awang Haji Wafi bin Muhammad, wakil pusat pengasingan tersebut. Misi bantuan juga dibantu oleh Dayang Natasha Halim, wakil Youth Wing MKM. Sumbangan merupakan hasil kutipan dana yang dihulurkan oleh orang ramai di negara ini bagi membantu para petugas barisan hadapan dan pesakit COVID-19 yang ditempatkan di pusat pengasingan berkenaan. Cuaca negara Brunei Darussalam dijangka aktif hingga hujung minggu ini, terutamanya pada 31 Ogos, 1 dan 3 September 2021. Ia disebabkan oleh kombinasi angin tempatan dengan pertembungan luruan angin berdekatan dengan kawasan negara ini. Keadaan tersebut menyebabkan pembentukan awan hujan menjadi lebih aktif dan seterusnya meningkatkan jumlah turunan hujan. Hujan di kawasan pesisiran dan hujan berpetir di kawasan pedalaman dijangka berlaku pada waktu petang, kemudian bergerak ke kawasan laut pada waktu malam. Keadaan hujan sekali-sekala dijangka berlanjutan sehingga waktu pagi. Hujan dijangka lebat sekali-sekala dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 45 km sejam. Semasa hujan, ketinggian ombak dijangka meningkat hingga 1 meter. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil perhatian akan risiko tinggi berlakunya banjir kilat, terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir semasa hujan lebat dan bahaya kejadian pokok tumbang semasa keadaan berangin.
Para pemandu dan para pelaut juga dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam. Maklumat cuaca boleh diperolehi dengan menghubungi talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau layari laman Facebook dan Instagram @BruneiWeather. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan orang ramai mengenai warna air kekuningan pada masa ini di sebahagian kawasan daerah Brunei dan Muara. Sejak beberapa hari kebelakangan, kualiti air mentah Sungai Tutong tidak konsisten dan mengandungi tahap color unit atau warna yang tinggi atau gelap, yakni kehitaman. Perubahan kualiti air mentah berpunca daripada hujan berpanjangan pada ketika ini yang menyebabkan banyak bahan organik dan tanah mengalir ke hilir sungai melalui aliran permukaan tanah serta menyebabkan kandungan mineral dan bahan organik menjadi tinggi. Walau bagaimanapun, usaha telah ditingkatkan untuk menangani isu air berwarna dengan melaksanakan pelbagai kerja-kerja operasi. Sehubungan itu, orang ramai terutamanya yang mempunyai tangki rumah dan penapis air persendirian dinasihatkan untuk memastikan peralatan tersebut sentiasa dalam keadaan bersih. Orang ramai juga dinasihatkan untuk memasang air sebelum digunakan sebagai langkah berjaga-jaga tambahan. Bagi pembekalan air bersih melalui tanker atau aduan, hubungi talian Darussalam 123. Permohonan HEKAS 2021 secara dalam talian iaitu pusingan kedua kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi awam IPTA iaitu Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dan Politeknik Brunei PB akan ditutup secara rasmi pada hari Selasa 7 September 2021 pukul 3 petang. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pengajian Tinggi dalam siaran akhbarnya menyatakan para pemohon hendaklah memastikan permohonan HEKAS dihadapkan secara dalam talian serta membuat naik dokumen-dokumen yang berkaitan termasuk borang HEKAS seperti yang diperlukan oleh IPTA berkenaan sebelum tarikh tutup permohonan. Pemohon hendaklah membuat pembayaran yang tertunggak secara dalam talian melalui BIBD Mobile Application sebelum hari Selasa 7 September 2021 pukul 11 malam. Dalam pada itu, sebarang permohonan dan pembayaran yang dibuat selepas tarikh atau masa yang ditetapkan tidak akan diterima dan pembayaran tidak akan dikembalikan. Bagi pemohon yang belum mendapat keputusan terakhir peperiksaan peringkat O atau A bagi bulan Mei Jun 2021, pemohon menghubungi pentadbiran HEKAS melalui email ask.hekas@moi.gov.bn atau membuat janji temu dengan Jabatan Peperiksaan melalui pautan Examinations Department moi.setmore.com. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD memaklumkan perubahan waktu perkhidmatan di beberapa buah cawangannya iaitu bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang pada hari Isnin hingga Khamis dan pada hari Jumaat pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Perubahan tersebut berkod kuasa mulai hari ini sehingga 3 September 2021 tertakluk pada perkembangan situasi COVID-19 di negara ini. Cawangan-cawangan terbabit termasuk cawangan Ibu Pejabat BIBD, Dibu Negara, cawangan-cawangan Serusum, Manggis, Mentiri, Tanjung Bunon, Tutong, Kuala Blain, Temborong dan BIBD Securities di Kulam. Semasa perubahan waktu tersebut, kesemua perkhidmatan juruwang dan konsyaj dibukakan di cawangan Ibu Pejabat BIBD, Dibu Negara, cawangan-cawangan Manggis, Tanjung Bunon, Tutong dan Temborong. Sementara di cawangan Serusum dan Kuala Blain, hanya perkhidmatan pengeluaran wang tunai dibukakan. Bagi cawangan Kulam, perkhidmatan juruwang dan konsyaj hanya dibukakan bermula 1 September, akan tetapi perkhidmatan pembiayaan dibukakan selama seminggu bermula hari ini. Perkhidmatan pembiayaan hanya dibuat secara janji temu di cawangan Ibu Pejabat, cawangan Kulam, Serusum
Menteri Rimba Tanjung Bonon dan Tutong. Pasukan polis di Raja Brunei meminta bantuan kepada orang ramai untuk mengesan seorang perempuan yang keluar dari rumah. Seorang perempuan tersebut adalah warga negara tempatan Nurliza binti Idris berumur 25 tahun memegang nombor kad pintar 01079588. Jika orang ramai mengetahui keberadaannya, diminta menghubungi Balai Polis Lamunin Daerah Polis Tutong melalui telefon 4237-374 dan talian kecemasan Polis 993 atau balai-balai polis yang berdekatan. Sementara itu, pasukan polis juga meminta bantuan orang ramai mengesan 2 orang pekerja lari dari majikan. Eko Widodo, lelaki warga negara Indonesia berumur 33 tahun memegang nombor pasport B69754648. Dan Balamugugan Mutusami, lelaki warga negara India berumur 48 tahun memegang nombor pasport U00111568. Jika orang mempunyai sebarang maklumat mengenainya, hubungi Balai Polis Sengkurong melalui telefon 2661-334 dan talian kecemasan Polis 993 atau balai-balai polis yang berdekatan. Ikuti pesanan dan kata-kata semangat khas buat petugas barisan hadapan yang tidak putus asa dalam berjuang mengekang penularan wabak COVID-19 di negara ini. And for protecting the whole nation of Brunei. You guys are truly heroes. I love you. May Allah protect all of us from any harm. Ameen. I would like to remind you all again. Please stay safe, stay home, and turn di rumah. Don't forget to always wash your hands and wear sanitizer.